Ya, saudara, sidang Dewan Rakyat hari ini antaranya memfokuskan isu berkaitan pematuhan prosedur operasi standard SOP tapak binaan serta nasib penoreh getah. Untuk langsung dari Parlimen, kita terus saja bersama-sama Syamira Sufri. Silakan Syamira. Baik Azam, kegagalan memahami SOP operasi tapak pembinaan bagi mencegah penularan COVID-19 dikenal pasti sebagai punca utama syarikat pembinaan dikenakan tindakan perundangan. Sehingga 18 Oktober lalu, 781 tapak pembinaan tidak dibenarkan beroperasi kerana gagal mematuhi SOP. Ia hasil pemeriksaan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB terhadap 7,704 tapak pembinaan seluruh negara. Dengan itu CIDB telah mengambil beberapa pendekatan yang bersesuaian, antaranya telah memberikan perincian untuk mengambil pendekatan untuk memberikan perincian butiran supaya SOP itu difahami oleh syarikat-syarikat yang berkenaan. Bagi syarikat-syarikat yang dengan sengaja enggan untuk mematuhi SOP ini, sudah tentulah tindakan keras akan diambil oleh CIDB, antaranya dengan memberi amaran dan juga notis pemberhentian. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi. Datuk Edin Shazli turut memaklumkan punca utama syarikat gagal mematuhi SOP disebabkan syarikat tersebut sendiri tidak memahami SOP yang dilaksanakan sehingga menyebabkan kekeliruan. Dalam usaha menangani masalah pendapatan penoreh getah yang tidak stabil, Kementerian Persoalan Pelarangan dan Komoditi mencadangkan supaya penoreh getah terlibat dengan koperasi. Menterinya Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali menjelaskan koperasi akan menjadi sebahagian daripada pembeli getah yang akan mendapatkan getah daripada penoreh dengan harga lebih tinggi daripada harga pasaran. Untuk yang terkini, kita ada projek untuk bekalkan satu mesin kepada koperasi ini, dipanggil mesin getah krip, di mana dengan menghasilkan getah krip ini, para koperasi ini akan mendapat pendapatan yang lebih tinggi, membolehkan mereka membeli kad lam daripada orang kampung dengan harga lebih tinggi. Bila menjawab pertanyaan, Ahli Parlimen Besut Datuk Seri Idris Jusoh diminta mengulas mengenai insentif pengeluaran getah IPG yang ditingkatkan kepada RM300 juta pada Belanjawan 2021. Beliau berkata pihaknya menjangkakan harga getah masih lagi rendah pada tahun depan dan memerlukan tambahan IPG. Di samping itu, kerajaan juga mewajibkan penggunaan sistem urim niaga bermula 1 Januari 2021 bagi memudahkan penyaluran IPG tanpa proses permohonan manual oleh pekebun kecil. Justru ujarnya IPG perlu ditingkatkan daripada RM150 juta kepada RM300 juta. Jabatan Warisan Negara JWN kini meneruskan usaha pewartaan mana-mana tapak di Taiping yang berkepentingan warisan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 Akta 645. Selain itu, JWN juga telah memasukkan bangunan berpotensi dan berkepentingan dari segi warisan ke dalam senarai inventory untuk dilengkapkan maklumat kajian sebelum dicadangkan sebagai warisan. Sehingga kini bangunan yang berkepentingan warisan yang telah diwartakan termasuklah Gereja All Saints, Museum Perak, Penjara Taiping, bangunan pejabat daerah dan tanah larut matang, dan selama Perpustakaan Awam Taiping, Kota Ngah Ibrahim, Sekolah King Edward ke-7 dan Taman Tasik Taiping. Untuk makluman ahli yang berhormat, kini proses pewartaan sedang dilaksanakan terhadap beberapa tapak lain di Bandar Taiping. Banyak lagi lah sebenarnya, kalau tidak saya mengambil masa. Tambah beliau, dalam meneruskan agenda kelestarian warisan di Bandar Taiping, usaha penyelidikan dan cadangan pewartaan tapak-tapak warisan akan terus dilaksanakan. Secara tidak langsung, usaha berkenaan akan memberi nilai tambah kepada Taiping untuk terus dipromosikan oleh semua pihak. Datuk Seri Nancy menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Taiping Teh Kok Lim.
Baik, Kementerian Belia dan Sukan akan mengemukakan rayuan bagi membolehkan perlawanan bola sepak dapat diadakan apabila kes positif COVID-19 dalam negara semakin berkurangan. Menterinya Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan mengakui saingan Piala Malaysia yang memasuki peringkat suku akhir antara yang dinanti-nantikan rakyat. Walau bagaimanapun, saingan tersebut terpaksa ditangguhkan susulan peningkatan jumlah jangkitan pandemik berkenaan selain pelaksanaan PKPB di sebahagian besar negeri. Secara peribadi, selaku Menteri Belia dan Sukan, memang saya amat berharap supaya 7 matches ataupun 7 perlawanan ini dapat diteruskan di negeri-negeri yang dianggap sebagai hijau. Namun kita akur kepada MKN dan melihat bahawa kesihatan dan keselamatan rakyat jauh lebih penting di samping juga kesediaan dua negeri tersebut untuk memberi kebenaran. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan tambahan Ahli Parlimen Bacok Nik Muhammad Nik Abdul Aziz. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan Dewan sehingga kini sebanyak 21 pasukan telah berjaya memenuhi syarat pembentukan kelab bola sepak bagi menggantikan pasukan yang dibentuk Persatuan Bola Sepak Negeri sebelum ini. Model Persatuan Bola Sepak FA ke kelab bola sepak FC telah ditangguhkan sejak 2013. Konfederasi Bola Sepak Asal AFC telah mengarahkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menjalankan proses pemisahan serta memenuhi keperluan AFC bagi musim 2021. Menurut Datuk Seri Rizal Marikan, Malaysia merupakan negara Asia terakhir yang melaksanakan proses tersebut. Proses pensasutan itu dilihat sebagai usaha pemisahan daripada sudut tanggungjawab, skop dan peranan yang ketara di antara FA dan FC. Baik, saudara, Dewan ditangguhkan pada pukul 2 petang nanti dan akan bersambung semula pada 10 pagi esok. Sekian laporan dari Parlimen, kembali ke Angkasa Puri.